السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita tidak lagi akan menggunakan risalah amalan-amalan yang dianggap sunnah di kalangan masyarakat, sebab buku tu ataupun risalah tu kita dah selesai. Maknanya dah sebut semua, hampir ke semualah yang ada daripada amalan-amalan tu. Jadi pada pagi ni saya nak guna buku yang baru. Cuma untuk kuliah subuh sini, sebab subuh sini minggu pertama dan minggu ketiga, saya guna dua buku. Satu ialah kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Buku ni banyak ditulis dengan tajuk ni. Cuma saya guna yang paling latest yang ditulis oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Yang ni yang paling latest. Dia ada satu lagi warna merah macam ni juga, yang tu yang version yang lama, tu penulis lain. Dalam buku ni dia himpunkan 20 kisah-kisah yang tidak sahih di meja penceramah. Yang ni kita akan sebut pada pagi ni. Cuma untuk minggu ketiga saya akan guna satu lagi. Ini pun risalah yang baru juga ditulis, 40 sirah popular yang diragui berkenaan Nabi dan para sahabat, oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki hafizahullah ta'ala. Jadi kedua-dua buku ni dia punya tema penulisan itu ialah fokus kepada periwayatan cerita ataupun kisah yang tidak sahih. Sama ada kisah itu yang popular ataupun tak popular. Cuma yang ni, yang Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki ni, dia dah mention sirah yang popular berkenaan Nabi dan para sahabat. Dan memang style penulisan Ustaz Mustafa Suki ni, dia suka kumpulkan 40 perkara. Dia mengikut seperti mana yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga tokoh-tokoh yang lain dalam pengumpulan hadis 40. Yang ni ada 20 kisah, yang ni ada 40. Maknanya kita akan tengok 60 kisah. Kita tengok daripada dua buku ni 60. Sebenarnya yang berikan perhatian oleh para ulama lagi banyak. Dan cerita yang tidak sahih di meja penceramah ataupun yang di-share di media sosial hari ni ialah berputar daripada kisah-kisah yang telah disenaraikan oleh para ulama. Antara kitab yang awal menghimpunkan, kitab yang dululah menghimpunkan kisah-kisah yang tak sahih ni ialah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala ni murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada tulis satu kitab nama dia Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah. Kitab tu tajuk dia Maqasid Al-Hasanah, tujuan yang baik untuk menerangkan apa yang tersebar di atas lisan awam. Maknanya cerita-cerita yang tersebar. Kitab tu menariklah. Saya ada kitab tu dulu. Cetakan dia pun antara yang suka nak cari, tapi sayang banjir tahun lepas habis juga kitab tu.
Jadi sukar masih lagi duk cari, dan cetakan dia pun tak diulang, kita Arab lah. Okay. Cuma antara rujukan dalam bab-bab cerita yang tak sahih ni, itu salah satunya. Dan Imam As-Sakhawi ni dia kata apa, detail dalam menerangkan kisah-kisah yang masyhur di zaman dia. Kita boleh bayanglah, itu kurun ke-9 Hijrah. Kita boleh tengok cerita tu banyak. Selain pada tu yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Cuma dalam kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Az-Zahabi ni ada sedikit pertikaian oleh para ulama' dan pengkaji yang mengatakan ada juga hadis-hadis yang taklah sampai darjat maudhu', dimaudhu'kan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala atas beberapa faktor lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, yang ni yang karya di tempat kita, karya di Malaysia kita ni lah, saringan daripada kitab-kitab turas yang ditulis oleh para ulama'. Okay. Jadi yang ni minggu pertama, yang ni minggu yang ketiga, maknanya kita akan bergilir macam tu lah. Okay. Untuk buku ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, dari segi ketebalan lagi tebal, walaupun dia punya kisah cuma 20 saja. Yang ni nipis sikit, walaupun dalamnya adalah 40 kisah. Sebab penulisan 40 sirah yang popular ni dia ringkas, yang ni dia detail. Dia detailkan dengan matan hadis cerita tu sekiranya ada, ataupun carian yang dia jumpa yang mana bukan hadis, dinukilkan daripada kitab-kitab yang tidak menjelaskan sumber asal pun dia akan bawa dalam buku ni. Okay. Jadi untuk pagi ni kita akan tengok satu kisah yang terkenal, iaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianiaya oleh jiran Yahudi. Ini kisah mungkin sebahagian kita membesar dengan cerita ni. Okay. Sebelum pada kita bahas panjang, saya nak baca dulu cerita kisah ni ataupun matan kisah ni lah. Okay. Yang mana kalau kita tengok dalam carian penulis, dia jumpa kisah ni pun dalam dalam laman web yang jawab kisah tu tak betul. Dari segi nak jumpa dalam kitab-kitab yang asal, boleh katakan hampir tidak berjaya penulis tu nak jumpa. Okay. Cuma ada satu laman web tu dia bawa matan tu, dia pun tak dapat trace daripada mana asalnya cerita tu. Cerita tu dalam bahasa Arab lah, cuma saya baca terjemahan saja. Okay, kita tengok apakah kisah tu. Okay. Nabi SAW berjiran dengan seorang Yahudi yang suka menyakiti baginda. Itu permulaan cerita dia. Setiap hari dia akan mengambil sampah dan meletakkan di hadapan rumah Nabi SAW. Okay, jadi ini perbuatan Yahudi tu dikatakan dalam cerita ni. Namun baginda SAW memperlakukannya dengan rahmah dan lembut dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan Nabi SAW mengambil sampah tersebut dan membuangnya jauh tanpa menyimpan sebarang perasaan dendam kepada jiran baginda itu. Hal ini kerana Nabi SAW hidup dengan tujuan yang tinggi dan akhlak yang mulia, iaitu menyucikan manusia daripada kesusahan dan membahagiakan mereka selepas kecelakaan. Jadi permulaan cerita ni, dia kata satu orang Yahudi berjiran dengan Nabi. Kerja dia hari-hari dia akan kumpul sampah letak depan rumah Nabi. Okay. Suatu hari tiada gangguan daripada orang Yahudi tersebut. Ada riwayat kata Yahudi ni lelaki, itu yang paling banyak. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan Yahudi ni perempuan. Okay. Suatu hari kata dalam cerita ni, tiada gangguan daripada orang Yahudi tersebut. Tiada pula sampah yang dibuang olehnya di hadapan rumah baginda. Lantas baginda berkata, kemungkinan dia sakit, lebih baik aku menziarahinya. Lalu baginda pergi ke rumah jirannya dan mendapati dia benar-benar sakit seperti mana sangkaan baginda. Rasulullah bercakap dengannya dengan penuh lembut dan menenangkan jirannya. Ini adalah satu akhlak yang mulia. Orang Yahudi tersebut terkejut dengan kehadiran Nabi kerana selama ini dia menyakiti hati Nabi. Maka dengan akhlak tersebut dia beriman dengan risalah Muhammad dan memeluk Islam dan bersaksi di atas agama yang benar.
Cerita tu habis dekat tu. Okey. Cerita ni kita biasa dengar lah. Satu orang Yahudi, lelaki ke perempuan ke, suka buang sampah, hari-hari buang sampah. Nabi tak pernah kata apa. Nabi cuma ambil sampah tu dan buang di tempat yang betul, sehinggalah satu hari perbuatan tu tidak berlaku. Rupa-rupanya si Yahudi ni sakit. Nabi ziarah dia kata apa, terkesan dengan ziarah Nabi tu, dan akhirnya dia masuk Islam. Okay. Cerita ni dia punya orang kata apa, tema utama dia ialah jangan balas keburukan dengan keburukan. Okay. Tapi beberapa persoalan yang kita kena timbulkan dulu, okay, sebelum kita percaya cerita ni, sebab cerita ni dah disandarkan kepada Nabi. Okay. Pertama, kita kena fikir. Sebab tu bila mana kita baca satu cerita, kita dengar satu cerita, kita kena aktifkan akal kita, otak kita ni fikir untuk nilai. Bukan nak nilai macam para ulama nilai, tapi kita gunakan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita ni untuk kita tengok. Sebab kita kena tahu asasnya sebarang apa yang disandarkan pada Nabi itu perlukan bukti, dan ianya direkod. Ianya ialah satu benda yang telah direkod oleh para ulama melalui kejuhudan mereka, terutamanya para ahli hadis yang mengumpulkan orang-orang yang telah bercakap dan mengatakan ini pada Nabi, ini pada Nabi. Sebab apa kesungguhan sampai tara tu? Sebab ianya bertitik tolak daripada hadis Nabi. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menipu di atasku dengan sengaja, maka telah siap sedia baginya tempat dalam neraka. Jadi itu ialah ancaman, dan ianya termasuk dalam dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair. Dia menyenaraikan antara 76 dosa besar dalam kitab tu ialah bercerita hadis-hadis Nabi yang palsu tanpa menerangkan kepalsuan. Cerita tu nampak yakin macam hadis tu betul. Itu ialah satu jenayah, dan itu ialah satu dosa besar. Jadi sebelum pada kita percaya benda ni, beberapa persoalan yang kita kena timbulkan. Okay. Yang pertama ialah di mana peristiwa ni berlaku. Waktu Nabi duduk di Mekah ke waktu Nabi duduk di Madinah? Secara kasar kita tengok, orang Yahudi ni, wujudnya orang Yahudi dalam sirah Nabi ni kebanyakannya waktu Nabi berada di Madinah. Di Mekah tak ada cerita Yahudi. Maknanya Nabi dah berada di Madinah, baru ada ceritanya munafikin, baru ada ceritanya Yahudi. Sebab memang sedia orang Yahudi itu berada di Madinah, sebab mereka memang menunggu Nabi akhir zaman juga. Dan mereka dah melihat dalam kitab diorang, tidaklah Nabi itu dizahirkan melainkan di Madinah ataupun di Yathrib. Itu soalan yang pertama. Okay. Kemudian soalan yang kedua ni kita kena keluarkan cabang-cabang dia. Kalaulah betul dia berlaku di Madinah, pastilah dia berlaku Madinah sebab cerita ni Yahudi. Kita ada beberapa persoalan yang seterusnya kita kena datangkan. Okay. Yang pertama, benarkah lelaki itu berjiran dengan Yahudi? Berjiran dengan Nabi. Yahudi ni berjiran dengan Nabi. Adakah betul dia berjiran? Jiran tu dengan erti kata rumah sebelah lah, yang kita faham. Itu yang pertama. Yang kedua, terlampau berani Yahudi ni buat pada Nabi, dan dalam masa yang sama Nabi ni dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kuat dan gagah. Umar ada, Uthman ada, Ali ada, Abu Bakar ada. Dalam hari-hari duk tengok rumah Nabi tu dibuang sampah di hadapannya, Umar pun diam, Ali pun diam. Sahabat-sahabat ni tak buat apa-apa ke, tak timbulkan apa-apa persoalan ke, lepas salat, lepas sembahyang tak tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa yang duk buang sampah tu, aku dah hempuk kepala dia sekali. Tak ada pula sahabat yang tanya macam tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, peranan sahabat dalam menyelesaikan perkara ni. Tidak ada satu riwayat yang menunjukkan Nabi ataupun para sahabat bincang apa yang terjadi. Sebab waktu ni Nabi dah berada pada kedudukan pemimpin. Dan kita kena tahu, antara benda yang Nabi tekankan dalam bab akhlak ataupun dalam bab tata cara, tata susila kehidupan ni ialah mempertahankan diri. Bila mana orang kerap kali menganiayai kita boleh. Sebab tu kau tengok, bila mana Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, turun ayat daripada surah Al-Hajj, beri kepada Nabi izin untuk perang.
Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dibenarkan bagi orang yang telah diperangi itu untuk berperang dengan sebab mereka dizalimi. Okay. Dalam isu ni, Nabi hakikatnya telah dizalimi, tak jelas. Apa sebab? Adakah hanya kerana tak puas hati Nabi itu bangsa Arab, maka benda tu dibuat hari-hari. Sedangkan Nabi ni, bila mana dia orang kata apa, ditekan satu benda yang dia tak suka, Nabi ni dia akan bertindak untuk tahan diri dia. Sebab tu kita akan tengok hadis yang mungkin pernah kita dengar, iaitu bila mana Nabi ni di akhir usia Nabi ni sakit yang menyebabkan Nabi wafat. Jadi sahabat isteri ni duk cari ubat untuk mengubati sakit Nabi. Mereka tahu Nabi tu sakit dengan sebab kena kesan racun di perang Khaybar, waktu perang Khaybar. Okay. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia cari satu ubat. Ubat tu ialah ubat yang diletak di mulut. Ubat yang diletak dalam mulut ke, tapi dekat kawasan mulut lah. Okay. Tapi Nabi tahu ubat tu ialah bukan ubat yang tepat untuk sakit dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Okay. Sebab tu bila mana Nabi perasan ada isteri dia yang letak ubat tu waktu Nabi tengah tidur, maknanya waktu Nabi tak sedar, Nabi bangkit daripada tidur, Nabi kata la taluduni. Jangan kamu letak ubat tu lagi pada aku sebab ubat tu tak betul. Tapi sebahagian isteri Nabi dan sahabat ni dia berdegi, dia letak juga. Sehingga Nabi kata siapa yang letakkan ubat ni di mulut aku, maka benda yang sama juga akan berlaku pada diri dia. Maknanya akan ada satu keadaan nanti kamu pun akan dipaksa walaupun kamu tahu benda tu tak betul. Okay. Tapi ada satu orang baca hadis ni kata Nabi larang berubat. Bukan macam tu. Nabi sebenarnya tak nak ambil ubat tu dengan sebab ubat tu tak tepat. Contoh, kita sakit kepala, tiba-tiba isteri kata pergi dialisis lah. Sakit kepala suruh cuci buah pinggang. Tak betul lah. Itu bukan cara perubatan yang betul. Okay. Jadi Nabi dia sakit lain, yang ni yang bagi ubat lain. Jadi Nabi macam lawan. Okay. Dalam bab ni Nabi tak lawan apa-apa. Itu persoalan yang kita kena fikir waktu kita dengar hadis ni. Okay. Lepas pada kita tengok persoalan tu, sekarang ni nak tengok perbahasan para ulama berkenaan dengan kisah ni. Ada tak ulama yang setuju, ada tak ulama yang tak setuju. Okay. Sini dia sebut, tidak dinafikan ini antara kisah yang paling masyhur tentang kelembutan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seimbas lalu kita akan dapat merasakan ketenangan hati baginda dalam menyebarkan agama dakwah ini. Itu secara umum. Boleh tengok Nabi ni hati yang luas dan lapang. Satu orang tokoh, nama dia Profesor Dr. Muhammad Abdul Ghaffar Asy-Syarif. Dia ni kalau kita tengok merupakan profesor di kuliah syariah dan dirasah Islamiah di Jamiatul Kuwait ataupun di Universiti Kuwait. Okay. Bila mana sebut Asy-Syarif ni, kebanyakan orang Arab yang nama Asy-Syarif belakang ni dia keturunan Nabi. Merujuk kepada dia tu punya nasab dekat dengan keturunan Nabi. Dia menerima kisah ni. Dia tidak mengatakan kisah ni maudhu' ataupun batil. Okay. Dan dia kemukakan beberapa hujah. Okay. Tapi secara umumnya hujah yang dia gunakan tu pun tidaklah menyokong 100% cerita tu. Okay. Antaranya dia datangkan ayat Al-Quran daripada surah Fussilat ayat 34 hingga 35. Allah Ta'ala kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqqaha illa alladhina sabaru wama yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim. Ayat ni maksud dia apa? Tuhan kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dia guna ayat ni untuk menyokong cerita tu sebab Nabi tak balas dengan buruk. Maknanya Nabi tak alih sampah tu letak depan rumah kawan tu balik. Tapi Nabi uruskan sampah tu, Nabi buang tempat dia yang betul. Itu yang dia bawa, ayat ni yang dia bawa untuk sokong cerita tu. Tapi ia bukan cara betul untuk menyokong cerita. Ayat Quran tu umum,
Bukan ayat Quran tu mention satu orang Yahudi berjiran dengan Nabi. Tak. Ayat Quran tu cuma sebut idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah ataupun lawanlah keburukan itu dengan cara yang paling terbaik dan cara yang paling terhormat. Okey. Itu hujahan dia yang pertama. Tapi tak kuat dan ia kita lihat secara umum tersasar. Daripada hadis, dia bawa satu hadis Nabi, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dan juga kita tengok riwayat dia apa dia? Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid bighaydaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma, rawahu at-Tabarani fil Awsat wal Kabir. Okay. Ibnu Umar dia kata Rasulullah pernah bersabda, kasihilah temanmu berpada-pada, boleh jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti, dan bencilah musuhmu berpada-pada, boleh jadi dia menjadi temanmu suatu hari nanti. Ini hadis yang dikatakan sokongan pada cerita tu. Tapi sayangnya hadis ni pun dinilai sebagai dhaif. Sebab ada satu perawi nama dia Jamil bin Zaid, menyebabkan hadis ni tidaklah sampai kepada hadis yang kuat, apatah lagi nak dijadikan hujah untuk sokong cerita Nabi dianiaya oleh Yahudi tu. Okay. Jadi secara umum apa yang disebutkan oleh Prof Dr. Asy-Syarif ni, dia tidak bahas kisah dari segi keabsahan maklumat. Dia cuma cari poin cerita ni dengan apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis. Dia tak fokus. Cuma dia tu sendiri tiba-tiba mengatakan dia setuju dengan cerita tu. Maknanya dia okey dengan cerita tu. Periwayatan cerita tu tiada masalah untuk diceritakan pada orang. Okey. Secara umumnya cara ni dia kurang kemas lah. Sebab macam kita sebut di awal tadi, bila mana berhadapan dengan cerita yang disandarkan pada Nabi, ia perlukan keabsahan, ia perlukan periwayatan, sanad, siapa yang mendengarnya, siapa yang melihatnya, sebab ia bertitik tolak ataupun berkait dengan orang kata apa, ancaman yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Okay. Seterusnya kita nak jawab soalan yang dah ditimbulkan tadi. Okay. Di manakah peristiwa ini berlaku? Yang pasti kita tahu ianya tidak berlaku di Mekah, kerana tidak ada seorang Yahudi pun di Mekah. Andai kata ada, sebab kalau kita tengok dalam riwayat, ada juga orang Yahudi yang berada di Mekah. Antaranya adalah Abdullah bin Salam. Dia seorang ahli kitab. Dia selalu berulang-alik antara Mekah dan Madinah. Sekalipun ada orang Madinah, orang Yahudi di Mekah, mereka tak akan berani untuk bertindak secara berlebih-lebihan, sebab mereka ialah pendatang di tempat orang. Tambah pula di Mekah itu kabilah-kabilah ahli keluarga Nabi ramai. Jadi kalau Nabi dianiayai tanpa asas yang kukuh, ianya akan membangkitkan kemarahan ahli keluarga dia sendiri. Memang ada orang lawan Nabi daripada kalangan ahli keluarga dia, antaranya Abu Lahab. Tapi dia lawan tu berasas. Sebab apa? Sebab kacau sembahan berhala. Ni tak ada apa-apa sebab. Tak ada lah Nabi tu sampaikan dakwah pada dia secara terang-terangan, hari-hari ketuk pintu dia, tak ada. Tiba-tiba dia buat perangai macam tu. Okay. Seterusnya kita tengok, nak jawab soalan seterusnya, benarkah Nabi Muhammad berjiran dengan lelaki Yahudi tu? Okay. Yang mana kita tahu rumah Nabi ni ianya berdekatan dengan masjid. Dalam orang kata apa, maklumat yang ma'ruf dalam bab ni, rumah Nabi ni dia merupakan bilik-bilik. Ada 9 bilik yang dibuat secara bertahap ataupun berperingkat-peringkat, mewakili 9 isteri Nabi. Okay. Yang mana rumah tu dekat dengan masjid, dan rumah sahabat Nabi pun dekat dengan masjid, sebab dia orang pun berlumba-lumba untuk berjiran dengan masjid, untuk dia orang yang sentiasa berjemaah di masjid. Dalam riwayat sebut, Al-Imam Az-Zahabi dia kata rumah Nabi tu dibina secara bertahap. Ini yang disebut dalam Syiar A'lam An-Nubala. Dan rumah isteri Nabi yang pertama dibina bersebelahan dengan masjid Nabi ni ialah isteri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang dibina pada tahun kedua Hijrah pada bulan Syawal. Lepas pada tu bawa rumah Aisyah radhiyallahu anha dan rumah isteri-isteri yang lain. Kemudian
Sahabat Nabi majoriti duduk dekat-dekat dengan rumah Nabi, dan yang paling dekat dengan rumah isteri-isteri Nabi itu ialah satu orang sahabat yang bernama Harithah bin Nu'man. Yang ni yang paling dekat. Okay. Jadi gambaran secara umumnya kita boleh tengok, secara umumnya tidak memungkinkan Yahudi itu duduk dekat dengan masjid Nabi. Sebab tak ada apa-apa kepentingan Yahudi nak duduk dekat dengan masjid Nabi. Dia orang bukan beribadah pun situ. Dia orang tak beribadah itu. Dan kita kena tahu, untuk masuknya satu orang yang asing ke kawasan dekat dengan masjid Nabi itu bukan mudah. Akan ada sahabat yang mencurigainya. Sebab kalau kita tengok, antara sahabat yang mengambil tugas jadi pengawal rumah Nabi ni ialah Ali bin Abi Talib. Jadi kalau kita fikir secara logik lah, sebelum Yahudi tu letak sampah, mesti dia akan bersoal jawab dengan Ali bin Abi Talib dulu. Sebab Ali yang akan pertama perasan orang yang letak sampah tu. Okay. Jadi dari segi cerita tu, tak perlu tengok rijal lagi, tak perlu tengok perawi lagi. Dari segi logik nak connection dengan suasana. Cuma cerita ni bila mana dicerita oleh penceramah dulu, dia hanya cerita dan kita pun dengar sebab fokus kepada apa yang nak dia beritahu, iaitu Nabi ni orang yang baik hati, buat jahat pada dia pun dia tak balas dengan jahat. Sehingga kita terlupa untuk menilai cerita tu dari bahagian lain, dari skop yang lain. Sebab memang penceramah pun dia tak fokus pada benda tu, dan benda tu dibawa secara warisan sehinggalah zaman 2015 dan ke atas ni, kita boleh tengok dari segi grafnya, orang Malaysia mempunyai kesedaran yang agak meningkat ataupun agak baiklah dalam bab penerimaan cerita-cerita tu, utamanya yang disandarkan pada agama. Era yang dulu tahun 90-an 80-an, apa saja yang penceramah tu cerita, tak ada satu orang pun yang akan petikai. Tak ada orang yang akan petikai. Sebab capaian pada waktu tu pun tidak mudah untuk dicari dan dibuat. Maknanya penceramah pun dia akan kutip pada mana-mana buku motivasi yang dijual di pasaran, dan akhirnya dia pun bercakap. Bukan kata penceramah saja, ustaz-ustaz yang bertaraf, orang kata apa, pakar rujuk yang pegang jawatan-jawatan yang agak penting dalam merujukan fatwa apa semua pun zaman tu dia cerita, dia meriwayatkan. Okay. Cuma tinggal lagi dia nak tarik balik ataupun tidak. Dia nak tarik balik ataupun tidak. Antara orang yang agak berani lah tarik balik ialah Al-Fadhil Ustaz Datuk Samsuri di Penang. Dia tarik balik. Belah utara ni kita tahu ceramah dia antara ceramah yang agak awal dan mendapat sambutan yang ramai lah. Keset-keset dia pun banyak, 15 tahun 20 tahun yang lepas. Okay. Bila mana zaman teknologi dah meningkat, orang dah mulai tinggalkan keset tu, radio je ni boleh letak keset pun dah tak ada dalam rumah kita. Semua orang tengok ceramah ikut phone masing-masing. Dia pun banyak kenyataan dia tarik balik. Sebab zaman tu tidak memudahkan untuk kita buat carian. Ustaz-ustaz pun bukan senang nak cari satu hadis, bukan senang. Bukan macam zaman sekarang nak buat carian lebih mudah dengan sebab perkembangan ilmu tu dan ramai orang-orang daripada kalangan pelajar agama ni dia fokus pada bab ni. Okay. Seterusnya kita boleh tengok apa yang disebut sini. Satu orang tokoh bernama Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis. Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis ni masih lagi hidup. Duduk di Kuwait. Merupakan lepasan daripada Arab Saudi lah. Dia punya degree dia di Universiti Imam Muhammad bin Saud. Dia terkenal dengan kitab Hikbah Minat Tarikh. Kitab yang menjadi orang kata apa, pemurnian semula sejarah selepas pada wafat Nabi sehingga pembunuhan Husain. Buku ni pun dah diterjemah dalam bahasa Indonesia, Hikbah Minat Tarikh. Dan buku ni telah menyebabkan dia tu diganggu sikit lah oleh kelompok Syiah di Kuwait. Sebab negara Kuwait ni antara negara teluk yang ramai juga Syiah macam Bahrain. Jadi dia ada fasa-fasa dilindungi keselamatan ni. Tapi sekarang ni aktif lah. Boleh tengok Instagram dia, kuliah-kuliah live dia hampir setiap hari lah dibuat. Okay. Dan Syekh Uthman Al-Khamis ni dia ada beri penilaian pasal cerita ni. Dia kata dia memetik pandangan Syekh Abdul Rahman As-Suhaim bahawa orang Yahudi tinggal di pinggiran Madinah. Yahudi ada di Madinah tapi dia duduk jauh. Dia bukan duduk dekat dengan masjid Nabi. Antara tempat Yahudi berkumpul ialah di Khaybar. Itu kawasan yang paling ramai Yahudi.
Hujah ini digunakan oleh beliau untuk menolak dakwaan ada Yahudi yang tinggal di sekitar masjid Nabi dan berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara sanggahan-sanggahan terhadap cerita ni. Meskipun tiada maklumat yang absah menerangkan kesemua maklumat berkaitan rumah-rumah isteri Nabi, namun yang pastinya kebanyakan rumah mereka berada di bahagian timur masjid Nabi dan di sebelah kanan orang mengerjakan salat. Itu kita boleh tengok dalam peta yang dah dibuat dengan ilustrasi sekarang dalam internet pun ada. Kalau orang pergi buat umrah, dia boleh tengok ada satu muzium dekat dengan masjid Nabi tu. Muzium yang tunjukkan ilustrasi rumah Nabi dan bentuk Masjid Nabawi. Selain pada tu di Mathaf Al-Haramain, Muzium Al-Haramain yang ada di Mekah pun dia buat ilustrasi itulah untuk kita nampak bahawasanya tidak mungkin untuk Yahudi duduk dekat. Rumah baginda itu pun sendiri dikatakan rendah sahaja sehingga atap rumahnya boleh disentuh oleh tangan. Itu yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Basri ni tabi'in, dia tak sempat dengan Nabi. Cuma waktu dia hidup, dia tengok rumah peninggalan Nabi tu masih lagi ada. Masih lagi ada sebab dia sempat dengan Umar Al-Khattab. Dikatakan Hasan Al-Basri ini ditahnik oleh Umar Al-Khattab. Para sahabat yang menjadi jiran Nabi, para sahabat pula terkenal sebagai orang yang sangat mengasihi Nabi dan tidak akan membiarkan orang mengganggu Nabi. Ini dapat dilihat dalam banyak kes, termasuk sumpah setia mereka dalam Bai'atul Aqabah yang kedua, bahawa mereka akan menjaga Nabi. Kalaulah orang Yahudi itu boleh buang sampah, itu berlawanan dengan perjanjian Bai'atul Aqabah yang dibuat dengan orang-orang Yathrib waktu Nabi, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebab orang-orang Madinah, mereka dah janji akan melindungi Nabi, Ansar ni. Kita tengok apa lagi kata para ulama berkenaan dengan hadis ni ataupun cerita ni. Kita kata cerita lah, tak boleh kata hadis Nabi. Syekh Dr. Aiman Sami, salah seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar, dia kata, kisah ini tersebar dalam perbincangan-perbincangan dan aku telah melakukan kajian mendalam tentangnya, namun tidak menjumpai sumbernya. Maknanya dia dah buat orang kata apa, carian dan tak jumpa dekat mana cerita tu. Oleh itu aku tawakuf, iaitu tidak memberi komen sama ada kisah ini sahih ataupun dhaif. Kemudian tokoh yang seterusnya ialah Syekh Abu Dzar As-Samhari Al-Yamani, salah seorang tokoh daripada Yaman. Dia kata kisah ini tiada asalnya dalam mana-mana kitab. Kami juga tidak menjumpai sanadnya. Adalah tidak patut para sahabat radhiyallahu anhum berdiam diri dan tidak mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tindakan Yahudi yang membuang sampah di hadapan rumah baginda. Itu antara possibility yang disebut oleh tokoh ini, Abu Dzar As-Samhari Al-Yamani. Menurut para muhaddisin semasa, terdapat satu kisah dalam hadis yang menjelaskan suatu ketika Nabi mengajak para sahabat untuk menziarahi Yahudi. Ini cubaan untuk cari titik-titik kod lah ada. Ada satu hadis. Hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Ibnu Sunni dalam Amalil Yaumi wal Lailah, tapi riwayat Ibnu Sunni itu dinilai sebagai lemah sebab ada perawi yang problem. Cuma saya ringkaskan cerita dia. Satu orang Yahudi ni, dia berjiran dengan Nabi. Jiran dengan erti kata duduk dalam kawasan Madinah, bukan jiran sebelah rumah betul-betul, yang kita faham. Maknanya mereka tu ialah penduduk Madinah. Satu hari Nabi mengajak para sahabat untuk ziarah jiran Yahudi. Lalu baginda menyeru Islam padanya. Akhirnya jiran itu memeluk Islam. Kisah yang terkenal, dia satu orang budak. Dia sakit. Nabi pergi tengok, Nabi tanya khabar dia. Kaifa anta ya fulan? Fasa'alahu. Nabi tanya, maka dia jawab. Kemudian Nabi pun kata, ya fulan ishhad an la ilaha illallah. Wahai budak, wahai lelaki, bersaksilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku ini Rasulullah. Fa nadhara ar-rajulu ila abihi. Budak tu yang sakit lantar tu tengok ke ayah dia. Dia Yahudi, ayah dia pun Yahudi. Kemudian ayah dia diam, tak kata apa-apa. Fasakata. Kemudian Nabi still pujuk lagi dia untuk dia syahadah. Dan akhirnya dia pun syahadah. Kemudian Nabi pun keluar pada rumah. Nabi pun kata, alhamdulillahilladzi a'taqa rakabatan minan nar.
Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan aku membebaskan dia daripada neraka. Itu riwayat daripada Ibnu Sunni. Riwayat daripada Al-Imamul Bukhari, kata Al-Imamul Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari, dalam Kitabul Janaiz, bila mana Nabi suruh budak tu, dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata ghulam tu budak lah, maknanya budak yang baru masuk usia balik. Maknanya sekitar usia 10 belasan, tak sampai 20-an lagi. Okey. Ataupun bawah pada tu, iaitu 7, 8, 9 ke 10. Okey. Dia tu yakhdumun Nabi. Budak ni waktu dia sihat, dia Yahudi. Dia khadam Nabi. Banyak benda yang Nabi berhajat, dia tolong. Okey. Sebahagian riwayat kata budak ni nama dia Abdul Quddus, nama dia. Okey. Tapi itu riwayat yang lemah lah. Okey. Jadi budak ni sakit satu hari, tapi dia ni baik. Dia ada Yahudi yang bagus. Yahudi yang dia tak masuk Islam, cuma dia duduk di luar masjid dengar Nabi bercakap. Bila mana Nabi nak keluar, mungkin dia akan letakkan selipar Nabi, ataupun dia bawa bekas air pada Nabi untuk Nabi basuh muka, basuh tangan, ambil wuduk apa semua. Tapi dia seorang Yahudi. Bila mana dia sakit, Nabi pergi ziarah dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi, ni riwayat Bukhari. Faqala lahu aslim. Nabi kata kepada budak tu, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu. Maka budak tu pun tengok ke ayah dia nak masuk Islam atau tidak, sebab berbelah bagi ni. Ayah dia tu Yahudi. Okey. Apa respon ayah dia? Ayah dia kata, "Ati' Abul Qasim." Taatlah kepada Abul Qasim, iaitu Rasulullah. Abul Qasim tu ialah nama Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi keluar rumah, orang beritahu Nabi dia dah wafat, meninggal. Nabi pun kata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku daripada neraka. Okey. Cuma yang menariknya hadis ni, okey, kalau kita fikirlah, ayah dia tu Yahudi tak masuk Islam. Okey. Cuma ayah dia kata pada anak dia, waktu Nabi tawarkan Islam, Nabi kata aslim, masuk Islam. Anak dia belah bagi sebab takut ayah dia marah, masuk Islam tiba-tiba. Cuma respon ayah dia tu agak menarik. Ayah dia kata, ati' Abul Qasim. Kamu taat pada Abul Qasim. Abul Qasim tu merujuk kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah pada waktu tu. Okay. Lalu dia masuk Islam. Cuma tidak ada riwayat lepas pada tu menceritakan ayah dia ni masuk Islam atau tidak. Tak. Okay. Cuma nak sebutnya, saya nak sebut apa dia? Harmoni kehidupan di Madinah tu. Nabi tak pernah paksa. Cuma Nabi tawarkan. Kita jangan baca hadis ni dengan kita rasa Nabi paksa. Hadis ni dapat kepada geng pluralism, dapat pada geng-geng yang mengagungkan barat, duk kata Nabi paksa orang lah. Nabi tak paksa, Nabi cuma tawarkan. Sebab kawan ni pun dah bersama dengan Nabi dalam tempoh yang agak lama. Tambah lagi dia budak. Dan budak ni dia jiwa dia untuk melakukan perubahan tu lebih kuat berbanding orang yang dah berusia. Okay. Cuma menariknya ayah dia tak larang anak dia untuk masuk Islam. Budaya harmoni ni, orang sekarang ni duk kempen kata negara di dunia ni yang paling harmoni dalam bab agama Jepun. Sebenarnya sebelum Jepun, Nabi dah buat benda tu. Dan Nabi telah buat kepada orang yang agak kuat sikap kata apa, keberagamaan dan kebangsaan dia, iaitu bangsa Yahudi. Yahudi ni dia sukar untuk keluar pada agama dia. Nak Yahudi Bani Israel ni lah, keturunan Bani Quraidah, Bani Nadir ni memang daripada pecahan Bani Israel. Dia orang ada sifat yang kuat untuk bersama dengan bangsa ni. Sebab tu kita akan tengok hari ni Yahudi dia akan rasa special dengan agama tu. Dan dia tak suka agama dia dianuti oleh ramai orang. Cuma dengan sebab dia nakkan pengaruh, dia buat juga proses Yahudi kan beberapa bangsa di Eropah. Sebab tu kita akan tengok di Rusia ada Yahudi, di Afghan tempat Taliban hari ni. Tuan-tuan kena tahu dulu Afghanistan ni dia berjiran dengan Iran. Selain daripada beberapa bandar di Iran ramai orang Yahudi, sebelum dia orang pindah ke Palestin hari ni, dia orang duduk di kawasan ni lah, Stan country ni, Central Asia ni. Dia orang duduk di Afghanistan sikit apa semua, sehinggalah dia orang dapat orang kata apa, kuasa dunia, PBB apa semua dapat tu, dia orang pindah. Okay. Cuma bila mana dia orang pindah tu tak pindah secara keseluruhan. Cuma bila mana Taliban naik sebelum dijatuhkan oleh Amerika pada kali pertama,
dia punya Taliban pada waktu tu dia agak agresif kali pertama lah. Sebab tu kita akan tengok orang-orang Hazara ni lah bangsa yang ramai di Afghanistan. Mereka ni muka lebih kurang dengan orang-orang di pergunungan Tibet, dan dia orang majoriti Buddha. Sebab tu kita akan tengok Afghanistan ni antara benda besar yang ada di negara dia lah patung ukiran Buddha yang tertua. Afghanistan dulu adalah sebuah negara kerajaan Buddha, orang kata apa, tertegak di situ. Taliban dapat apa yang dia buat? Dia bom orang kata apa, patung Buddha tu. Okey. Waktu peringkat awal dia macam agresif. Yang kali ni nampak macam lebih, orang kata apa, lebih harmoni sikit lah. Sebab kalau tuan-tuan ikuti Taliban sekarang ni, dia orang speaking bahasa Inggeris, tak nampak lahjah Taliban terlekat pada bahasa Inggeris tu. Maknanya dia orang pergi belajar lama mana tak tahulah, selama 20 tahun mereka duduk tempat tu, dan dia orang pergi buat pusat kajian di Qatar apa semua. Kali ni nampak macam lebih. Saya bukan nak pro Taliban apa semua, kita boleh tengok dia ada fasa manusia ni, bila mana ada tekanan, ada paksaan, dia boleh berubah, dia boleh cari kekuatan diri dia. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya situ antara tempat Yahudi ramai lah, dan Yahudi ni dia payah. Tapi lah hadis ni dia boleh suruh anak dia taat pada Nabi. Itu sajalah petunjuk kata Yahudi ni jiran pada Nabi. Tapi bukan Yahudi ni yang buang sampah. Sebab mustahil, sebab kata Imam Bukhari, Yahudi ni khadam Nabi. Mustahil dia satu hari dia baik, lepas tu dia buang sampah depan rumah Nabi. Kesimpulan dia kita boleh tengok secara jelasnya, orang Yahudi, malah orang daripada bangsa lain secara individu, tidak berani akan melakukan perbuatan buruk secara terbuka kepada Nabi. Walaupun mereka buat konspirasi nak bunuh Nabi. Sebab masa perang Khaybar, mereka cuba nak bunuh Nabi dengan racun daging yang dihidang kepada Nabi. Kemudian kita boleh tengok Islam tiada masalah dengan orang Yahudi maupun Kristian, bukan memusuhi bangsa dan agama lain, bukan bencikan keharmonian. Islam bahkan melarang kezaliman dan penindasan. Secara umumnya kita boleh tengok cara Nabi bertaamul. Yang ketiga, orang Yahudi mendapat perlindungan yang sewajarnya daripada Nabi di Madinah. Okay, itu yang kita boleh tengok berdasarkan hadis Nabi ziarah budak Yahudi ni. Dan yang keempat, yang terakhir, terdapat bangsa Yahudi yang akhirnya mengkhianati Nabi sehingga mereka diusir. Bila mana dia orang khianat, mereka diusir. Seperti Bani Nadir dan Bani Quraidah, bila mana berlaku perang Khandaq, mereka cuba bergabung dengan musyrikin, dengan beritahu orang musyrikin, parit mana yang paling sempit yang kamu boleh seberang. Itu perangai Yahudi. Bila mana Nabi tahu, Nabi buat peperangan Bani Quraidah, halau dia orang keluar daripada kawasan yang paling dekat dengan masjid Nabi. Secara umumnya Nabi ni memang orang yang baik. Nabi tak balas keburukan dengan keburukan dengan keburukan. Nabi akan cuba balas dengan kebaikan. Tapi dalam bab penindasan, kalau ada kuasa, Nabi tetap akan bangkit. Nabi tetap akan lawan, dan Nabi tetap akan tegakkan benda yang kita sebut sebagai penindasan. Okay. Jadi secara umumnya cerita tu tak sahih. Kita tak boleh sandar pada Nabi. Kalau nak cerita pada orang, kena beritahu cerita tu tidak ada sumber rujukan. Kitab Arab pun tak ada sebut tentang bab tu. Cuma matan yang dikarang. Macam kalau kita tengok dalam buku ni, kalau ada orang yang nak beli lah, matan dia tu, kalau orang yang belajar bahasa Arab, kita boleh tengok matan dia tu macam lekeh, macam bukan bahasa orang dulu, macam bahasa yang tulis kot WhatsApp je. Boleh tengok lah. Maknanya dia punya baris pun tak ada, dari segi ejaan pun ada silap. Ni dia ada sertakan matan ni lah. Okay. Jadi cerita tu hakikatnya tidak sahih, tapi Nabi tu seorang yang tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Itu benar, memang itu ada dalam Quran. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung lagi untuk kisah-kisah yang lain sebagai satu pencerahan kepada umat ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.